Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so bertemu kita hari ini untuk membicarakan berkenaan dengan pembuktian rumus penambahan dan juga rumus sudut berganda. Okey, so we start off with apa itu rumus-rumus penambahan. Okey, so kita rumus penambahan hari itu kita dah bincang dalam kelas, iaitu rumus penambahan kita ada yang pertama, kita ada untuk sin. Okey, untuk sin kita ada sin. Okey, sin A plus B is equal to sin A cos B tambah cos A sin B. Okey, sin A cos B tambah dengan cos A sin B. Okey, jikalau kita tukarkan sin A tolak B, maksudnya kita tukarkan daripada positif jadi negatif kat tengah-tengah. Kedua-dua ni masih mempunyai dua sebutan yang sama, iaitu sin A cos B dan juga cos A sin B. Okey, cuma perubahan di sini, kalau di sini kita ada tambah, di sini akan jadi tolak. Okey, itu yang kita perlu perhatikan di situ. Okey, kemudian selesai untuk sin, kita ada cos pula. Iaitu cos kita pula, kita ada cos A tambah B. Okey, cos A tambah B bersamaan dengan cos A cos B ditambah dengan ditolakkan dengan sin A sin B. Okey, ditolakkan dengan sin A sin B. Okey. Dan jikalau kita tukarkan di sini kepada tolak, okey, kepada tolak. Okey, ni tolak kan? Okey, tolak. Maka apa yang kita akan dapat ialah sama juga cos A cos B dan juga sin A sin B. Cuma perbezaan ialah kalau di sini tolak, sini akan jadi tambah. Okey, dia terbalik dengan sin. Sin dia ikut positif-positif, negatif-negatif. Tetapi kalau untuk cos, sini positif, sini akan jadi negatif. Dan sini negatif, sini akan jadi positif. Macam tu. Okey. Now, kita akan tengok pula untuk tan. Okey, untuk tan ya. Tan, kita ada tan A tambah B bersamaan dengan tan A ditambahkan dengan tan B dibahagikan dengan satu tolak tan A tan B. Okey. Kemudian kita akan lihat untuk tan A tolak B pula. So kita akan dapat semua sebutan dalam ini semuanya sama tan A tan B dan juga di bawahnya ialah satu tan A tan B. Okey, cuma memandangkan di sini tolak, maka yang terjadi di sini pun akan jadi tolak, sama macam di sini. Tapi di sini akan jadi tambah. Okey, so tan A tambah B, tambah, tolak, tolak, tambah. Okey, macam tu. Alright, itu ialah untuk rumus penambahan sudut. So, ini pun kita bincang. Now, kita akan pergi kepada rumus sudut berganda. Okay, rumus sudut berganda, kita hanya akan menggunakan formula yang sama, iaitu contohnya kita start dengan sin. Okay, kita akan mula tambah lah, takkan nak tolak. Dah namanya berganda. Maksudnya kalau ada A, jadi 2A. Macam tu. Okay, so sin A plus B. Sin A plus B bermakna kalau kita asalnya sin A plus B, maka di sini kita akan tukarkan menjadi sin A tambah A lah jadinya. Sin A tambah A. Okay, sin A tambah A sama dengan kita copy benda yang sama. Kita copy benda yang sama yang ada pada formula tambah tadi, iaitu
sin A cos A ditambah dengan cos A sin A. So, sin A cos A dengan cos A sin A sama lah macam AB tambah BA. Jadi, jadi 2AB lah. Okay. So, jadilah di sini akan jadi sin 2A bersamaan dengan 2 sin A cos A. Okay. Seterusnya, untuk cos 2A. So, macam yang saya juga, cos 2A ialah cos A tambah A. Okay. Saya akan ambil yang ni lah. Cos A tambah A jadilah cos A cos A tolak sin A sin A. So, ini cos darab cos jadilah cos kuasa 2A ditolakkan dengan sin kuasa 2A. Ini cos 2A. Okay. Bear in mind, awak juga dah belajar. Dalam identiti asas. Identiti asas, kita ada identiti asas untuk cos kuasa 2 dan sin kuasa 2. Maka, kedua-dua cos kuasa 2 dan sin kuasa 2 ni awak boleh tukarkan kepada, kalau cos kuasa 2 kita boleh tukarkan jadi sin kuasa 2, ataupun sin kuasa 2 kita boleh tukarkan menjadi cos kuasa 2. Okay. Untuk meninggalkan, kita hanya ada cos sahaja ataupun sin sahaja dalam formula cos 2A ni. Okay, we start off kita tukarkan sin kuasa 2 ni menjadi cos kuasa 2. Okay. Okay. So, cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2. Okay, so, macam saya cakap tadi, bila kita deal dengan cos kuasa 2 dan juga sin kuasa 2 ni, kita boleh tukarkan cos kuasa 2 dan sin kuasa 2 kepada identiti asas mereka. Maksudnya, kalau kita nak tinggalkan cos kuasa 2 sahaja, kita boleh tukarkan sin kuasa 2 ni kepada cos kuasa 2. Begitu juga kalau awak nak tinggalkan sin kuasa 2 sahaja, maka awak boleh tukarkan cos kuasa 2 kepada sin kuasa 2. Okey, jom kita mula untuk menukarkan cos kuasa 2 kepada sin kuasa 2 kepada cos kuasa 2. Maksudnya, untuk formula cos 2A ni, kita tinggalkan hanya cos kuasa 2 sahaja yang available kat situ. Okay. So, kita akan lihat di sini bahawa, so, kita tukarkan, maksudnya bila kita tukarkan, kita nak tinggalkan cos sahaja, maka sin kuasa 2 ni kita akan tukarkan kepada cos kuasa 2. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita just tukarkan sin kuasa 2 kepada cos kuasa 2, iaitu cos kuasa 2A ditolakkan dengan 1 tolak cos kuasa 2A. Ini ialah daripada sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 sama dengan 1. So, cos kuasa 2, sin kuasa 2 bersamaan dengan cos kuasa 2 tolak 1. So, kita gantikan lah. Okay. So, bila kita tukarkan ganti macam ni, so kita akan dapat cos kuasa 2A tolak 1. Tolak jadi tambah lah kan. Jadi tambah cos kuasa 2A. So, cos kuasa 2 tambah cos kuasa 2 jadilah 2 cos kuasa 2A tolak 1. So, ini ialah formula yang kedua untuk cos 2A. Okay. Jadi, cos 2A ni juga boleh diekspreskan, kalau untuk cos sahaja, kita boleh gunakan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Now, kalau kita tukarkan, kita buang cos ni, kita tukarkan dia menjadi sin. Okay. So, menggunakan benda yang sama juga, maka 1 tolak sin kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Okay. Maka di situ jadilah 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Ini ialah formula cos 2A yang ketiga. Yang ini hanya meninggalkan
sin kuasa 2 sahaja dalam formula cos 2A. Okay, yang ini meninggalkan cos saja, yang ini meninggalkan sin sahaja. So, pilih kesesuaian formula cos 2A ni menurut soalan. Okay, kita memilih mana satu formula yang kita nak guna menurut kesesuaian soalan. Okay, alright. Now, kita akan lihat pula untuk tan 2A. Okay, right. So, untuk tan 2A, okay, so gunakan formula tan A plus B ni, dia jadilah tan A tambah A bersamaan dengan tan A tambah tan A dibahagikan dengan 1 tolak tan A tan A. So, kita permudahkan tan 2A jadilah 2 tan A dibahagikan dengan 1 tolak tan kuasa 2A. Okay. Yang ini awak tak boleh tukarkan menggunakan identiti asas tan dengan secant tu. Sebab tan dengan secant tu, secant kuasa 2 sama dengan 1 tambah tan, bukan 1 tolak tan. So, awak tak boleh nak guna. Okay. So, kita hanya tan 2A hanya ada satu formula ni je. Tak ada formula lain. Okay. So, let's see macam mana kita nak menggunakan semua formula penambahan. Penambahan kita jarang guna untuk pembuktian. Tetapi kita banyak guna untuk pembuktian ialah formula sudut berganda ni. Okay. So, kita tengok macam yang kita gunakan untuk pembuktian. Okay. Manakala video ni hanya semata-mata untuk pembuktian lah. Okay. Alright. So, we start off with this. Okay. 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 Dalam pembuktian, saya ada beberapa pesanan untuk korang gunakan untuk membantu korang untuk menyelesaikan pembuktian. Okay. Ada beberapa tips. Yang pertama, tips yang pertama ialah formula perlu dihafal. Ini tak ada jalan pintas. Sebab kenapa formula perlu dihafal? Okay. Formula perlu dihafal. Walaupun ada kat muka depan tu, sebab formula ni perlu dihafal supaya apabila awak nampak je, okay, sin 2x katakan. Oh, so awak tahu, awak nak buktikan, awak nak tukarkan sin 2x tu menjadi apa? Ataupun cos 2x tu menjadi apa? Macam tu. Okay, itu maksudnya formula perlu dihafal. Bila awak hafal, tak adalah awak, sin 2x apa selak depan, kelang kabut macam tu. Cos 2x apa selak depan. So, that's not the purpose. Okay, so bila pembuktian ni ialah, awak nampak macam ni, awak boleh letak apa benda yang dia nak, macam tu. Okay, so formula perlu dihafal. Yang kedua, kuasai asas algebra. Okay, kuasai asas algebra. Okay, asas algebra yang paling penting, yang paling banyak digunakan ialah yang ini. A tambah B darab dengan A tolak B bersamaan dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay. Ini yang paling selalu digunakan. Tetapi, bagus juga untuk awak hafal yang ini, iaitu A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2 bersamaan dengan A tambah B kuasa 2. Okay. Senang cerita, kalau awak nak nampak macam mana nak guna formula ni, awak akan nampak contoh macam ni. X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Okay. Kalau awak perasan di sini, B kuasa 2 ialah 4 kan. B kuasa 2 ialah 4. So, maksudnya B ialah 2. Okay, 2. A awak ialah X. Okay, so kalau kat sini awak perasan, nampak macam awak boleh buat, awak square root benda ni dapat 2 kan. So, 2 darab X kat tengah ni. Dapat 4X. Maka yang ini awak dah boleh faham bahawa ini ialah formula untuk X tambah 2 kuasa 2. Macam tu. Okay, begitu juga untuk A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2
bersamaan dengan A tolak B kuasa 2. Okey, itu. Alright. Yang ketiga. Okey, yang ketiga apa yang awak perlu tahu ialah mula dari sebelah yang lebih complicated. Okey, mula dari sebelah yang lebih rumit, yang lebih rumit. Okey. Yang lebih rumit ni, makna kepada lebih rumit ni ialah nak mudahkan ayatnya ialah lebih banyak sebutan. Okey, lebih banyak sebutan. Bila lebih banyak sebutan, bermaksud kita faham bahawa itu ialah sebelah yang lebih rumit. Sekejap lagi saya tunjukkan apa benda yang sebelah yang lebih rumit tu. Dan yang keempat, ini yang terakhir, iaitu kenal pasti last stop sebelum sampai jawapan akhir. Okey, yang ini saya akan terangkan sekejap lagi. Okey, alright. So kita tengok benda ni. Okey, so sin 2x bahagi dengan 1 tambah cos 2x. Okey. So now, sekarang ni kalau ikutkan, okey, 1 dengan 2 ni, ini saya tak dapat tolong, ini ialah usaha awak sendiri. Untuk yang ketiga, mula dengan sebelah yang lebih complicated atau sebelah yang lebih rumit. So, kalau awak bandingkan, yang mana lebih banyak sebutan? Okey. Awak boleh perhatikan di sini bahawa sekejap ya. Okey. Awak boleh perhatikan di sini bahawa yang lebih banyak sebutan ialah di sini. 1, 2, 3 sebutan. Yang ini satu sebutan je. So, di sini yang kita perlu mulakan kita punya pembuktian. Okey, itu prinsip yang ketiga. So, kita salin semula benda yang kita perlu buktikan tu. Sin 2x dibahagikan dengan 1 tambah cos 2x. Dan yang keempat, kenal pasti apa kita punya destinasi terakhir sebelum sampai jawapan. Okey. So sekarang ni kenapa awak perlu kenal pasti destinasi terakhir ni? Sebab contoh tan x. Tapi sebelah ni kepecahan. So apa destinasi terakhir yang awak perlu sampai supaya pecahan awak tu boleh jadi 1 tan x sahaja. Macam mana awak nak kenal pasti benda tu? Itu maksud kenal pasti destinasi terakhir sebelum sampai kepada jawapan akhir. Macam tu. So nampak pecahan, nampak tan. So, apa yang awak boleh bayangkan? Of course, tan datang daripada sin x dibahagikan dengan cos x. So, bermaksud di situ, kita boleh nampak bahawa destinasi terakhir sebelum sampai ke tan x ni ialah sin x bahagi cos x. Maksudnya, destinasi terakhir destinasi terakhir yang sama dengan awal. Okay. So, awalnya ada pecahan. So, destinasi terakhir yang masih ada pecahan ialah sin x bahagi cos x lah. So, kita tahu bahawa lastly, atas ni kita nak sin sahaja, bawah ni kita nak cos sahaja. Baru kita akan dapat tan. Macam tu. Okay. Alright. Nanti kan akan ada contoh lain, saya akan explain lain. Contoh destinasi terakhir sebelum sampai jawapan akhir. Okay. Alright. So, sin 2x tambah cos 2x, kita nak sin x over cos x ni. Okay. Now, sin 2x, sekarang awak nampak ini sin x, ini cos x. Bermakna sin 2x di sini awak perlu tukarkan kepada dalam sebutan sin x ataupun yang bawah ni awak perlu tukarkan kepada sebutan cos x. Tak kisahlah cos kuasa 2 ke ataupun sin kuasa 2 ke. Yang penting kalau kat atas ni dia mesti ada sin, yang kat bawah ni mesti ada cos. Yang penting sin dan cos ni di akhir jalan kerja kita nanti akan kekal sin di atas dan cos di bawah. Okay, so kita tengok. Sin 2x tiada pilihan. Awak hanya ada satu formula sahaja, iaitu 2 sin x cos x. Alright. Okay. Okay. Cuma, untuk cos 2x, kita ada 3 formula. Okay, kita ada 3 formula, iaitu
cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2, ataupun 2 cos kuasa 2 tolak 1, ataupun 1 tolak 2 sin kuasa 2. Okey. Cuma, sekarang ni persoalannya, kita nak cos dekat bawah ni. Kita nak cos. Kalau kita guna cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2, ada cos, ada sin. Kita tak nak. Okey. Kalau kita guna 1 tolak 2 sin kuasa 2, hilang mana cosnya? Tak ada pula. Macam mana nak jawabnya? Okey. So, cara yang paling senang, gunakan 2 cos kuasa 2 tolak 1. Okey. So, kita gunakanlah 1 tambah 2 cos kuasa 2x tolak 1. Okey. So, 2 cos kuasa 2x tolak 1. Maka yang ini dengan ini boleh cancel off. 1 tolak 1 kosong. Okey. So, tinggallah 2 sin x cos x dibahagikan dengan 2 cos kuasa 2 x. Okey. Cos kuasa 2 ni kita faham bahawa 2 sin, okey, kita sin balik, 2 sin x cos x dibahagikan dengan 2 cos kuasa 2 bermakna 2 cos x cos x. Betul tak? Okay. So, salah satu daripada cos x ni tadi kita gunakan untuk cancel off this one. Hilang. Okay. Dan jangan lupa, 2 ni pun boleh bahagi dengan 2. Maka tinggallah kita punya destinasi terakhir sebelum sampai ke tan x, iaitu sin x over cos x. Maka akhirnya kita dapatlah jawapan yang kita nak, iaitu tan x. Macam tu. Okay. So, inilah jawapan akhir kita, iaitu kita nak tan x. Okay. Alright. Ini satu contoh. Satu contoh di mana destinasi akhir kita sebelum sampai ke jawapan akhir kita adalah pecahan. Okay. So, kita perlu sampai kepada destinasi terakhir kita ni sebelum kita dapat jawapan akhir kita. Okay. Alright. Now, kita tengok pula kepada contoh lain. Contoh lain. Okay. Saya ada satu contoh, iaitu soalan SBP. Tak salah saya, SBP trial tahun 2019. Okay. 2018 saya tak ingat. Alright. So, ini soalan dia. Okay, 2 sin x cos x dibahagikan dengan 1 tolak sin kuasa 2 x. Yang ini sama cerita macam tadi. Okay, sama cerita macam tadi. Okay, before that kita nak tentukan, kita nak start daripada sebelah mana. Tengok, yang sini 1, 2, 3 sebutan. Belah sini 1 sebutan je. Awak dah tak ada jawapan lain, melainkan untuk bermula dari sebelah kiri. Okay, dari sebelah kiri. Okay, so kita salinlah balik sebelah kiri ni. Sin x cos x dibahagikan dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 x. Okay, now nampak pecahan, nampak tan. Tan, macam mana kita nak tentukan apa destinasi terakhir sebelum kita sampai kepada tan 2x ni? Okay, tan 2x kat sini pecahan, sini tan 2x. Maka sama macam saya cakap tadi, iaitu tan 2x tadi kita boleh tukarkan kepada sin 2x dibahagikan dengan cos 2x. Maksudnya macam mana kita tukarkan tan tu menjadi pecahan. So kita tahu bahawa destinasi terakhir kita sebelum sampai kepada tan 2x ni ialah sin 2x dibahagikan dengan cos 2x. Okay? Alright. So, bila kita tengok kat sini, 2 sin x cos x. Nampak jelas 2 sin x cos x tu apa? Sin 2x lah. Okay, sin 2x. Okay. Dan 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Ini pun formula cos 2x. Maka kita dah sampai dah dekat kita punya destinasi terakhir sebelum sampai jawapan. Maka jawapan kita ialah tan 2x. Simple. Okay. Alright, now kita cuba tengok
kepada satu contoh pembuktian di mana pembuktian tersebut dia bukan macam kes pecahan ni tadi. Ada pecahan. Sekarang kita tengok kes yang darab. Okay, kita tengok soalan ni. Alright. Okay, contoh ini. Buktikan bahawa 2 tan theta cos cos 2 theta sama dengan sin 2 theta. Okey. Kita sambung soalan. Ini soalan SPM 2018 kalau tak silap saya. 2 tan theta cos, bahasa Inggeris pula, cos cos 2 theta bersama dengan sin 2 theta. Okey. Now, sekarang ni kita memang sama. Satu sebutan. Tetapi dalam sebutan yang di sebelah kiri, ada tan, ada cos. Ada 2 fungsi trigonometri yang berbeza. Maka, kat sini ada satu fungsi trigonometri je. Maka, kita jelaslah bahawa side yang lebih complicated ialah di sebelah kiri. So, kita ambil sebelah kiri lah untuk pembuktian kita. So, 2 tan theta cos 2 theta. Okey, now. Ni nampak ni darab kan? Tan theta darab cos 2 theta. So, macam mana kita nak tukarkan sin 2 theta kepada bentuk yang bentuk macam darab ni tadi? Ada satu fungsi trigonometri didarabkan dengan fungsi trigonometri yang kedua. Okey, macam tadi tan. Fungsi trigonometri yang pertama iaitu sin theta dibahagikan dengan cos theta. So, fungsi bahagi fungsi. Sekarang ni fungsi darab fungsi. So, sin 2 theta, apa formula sin 2 theta yang mendarabkan 2 fungsi trigonometri? So, memang sin 2 theta satu je formula dia, tak ada formula lain dah. Iaitu 2 sin theta cos theta. Okay, so inilah destinasi terakhir yang kita nak gapai. Destinasi terakhir yang kita nak gapai before kita sampai kepada jawapan akhir. Okay, sebelum kita sampai kepada jawapan akhir. Itulah destinasi terakhir yang kita nak gapai. Ini dia. Okay, so 2 tan theta cos 2 theta. Okay, kat sini ada sin, ada cos. Macam mana kita nak datangkan sinnya? Tapi awak nampak tan kan? Nampak tan. Maka kita tahu bahawa tan theta ialah sin theta dibahagikan dengan cos theta. Okay. Dan kita tahu juga bahawa cos 2 theta ialah cos theta didarabkan dengan cos theta. Okay. So, ini bahagi kan? Bahagi. Bahagi ni terus darab ni. Ni kita masukkan. Tinggallah 2 sin theta cos theta. Kat situ. Nampak kita dah sampai kat destinasi terakhir kita. So, tinggallah di situ yang jawapan yang kita nak, iaitu 2 sin theta cos theta samalah dengan sin 2 theta. Simple kan? Alright. Kita tengok contoh yang lain. Okay, contoh yang lain. Alright. Okay. Kita start dengan contoh yang sedikit menakutkan, tapi jangan takutlah. Tak ada apa. Alright. Yang ini kalau tak silap saya ni yang tadi tu soalan SPM saya rasa macam 2016 lah. Saya tengok yang ni pun soalan SPM juga. Saya tengok tahun bila. Alright. So, sin 2x dibahagikan dengan tan cos 2x tambah 2 cos 2x tolak secant cos 2x sama dengan tan 2x. So, ini pembuktian yang kita nak. So, kita salin balik question. Okay, sin 2x dibahagikan dengan tan cos 2x tambah 2 cos 2x tolak secant cos 2x sama dengan tan 2x. Alright. Okay. Sin 2x dibahagikan dengan tan cos 2x tambah 2 cos 2x tolak secant cos 2x. Okey, sama juga macam tadi. Ini tan kan? Ini pecahan. Maka perlu pisahkan tan 2x ni kepada pecahan yang kita perlu sampai sebelum
kita sampai kepada jawapan akhir kita iaitu tan 2x. Okay, kita nampak sin 2x ke atas ni, maka terang-teranglah destinasi terakhir kita sebelum sampai kepada tan 2x ialah sin 2x dibahagikan dengan asal macam pi tu. Okay, sin 2x dibahagikan dengan cos 2x. Tulisan macam apa tu? Okay. Alright. Sin 2x dibahagikan cos 2x. So, obviously, kita tak ada pilihan ni satu sebutan. Ni 1, 2, 3, 4. Mestilah mula dari sebelah kiri. Jangan nak mula sebelah kanan. Macam nak pecahkan pun. Pening. Okay. So, sin 2x. Kita ambil daripada sebelah kiri lah untuk yang kita selesaikan. So, sin 2x bersamaan dibahagikan dengan tan kuasa 2x tambah 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x. Alright. So, nampak cos 2x, 2 cos kuasa 2x. Okay. So, dah nampak dalam fikiran awak. Bila awak fikir cos 2x, 2 cos kuasa 2x. So formula yang saya nak kena sampai ialah 2 cos kuasa 2x tolak 1 lah. Takkan nak guna cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2? Tak boleh sebab kat sini ada 2 cos kuasa 2 dah. Takkan nak guna 1 tolak 2 sin kuasa 2? Tak boleh juga sebab kat sini ada 2 cos kuasa 2. Awak nak cuba ke mana pula? 2 cos kuasa 2x ni tak boleh. Maka apa yang awak boleh buat ialah just gunakan formula yang dah siap. Ada 2 cos kuasa 2. Okay? So, sin 2x ni kita salin balik sebab kita tak nak buat apa dah. Sin 2x ni memang dia duduk diam-diam seorang-seorang kat atas. Biarkan dia seorang-seorang. Okay. Alright, sin 2x dibahagikan dengan. Okay, so memandangkan 2 cos kuasa 2x kita ni, kita akan duduk di hadapan kan 2 cos kuasa 2x tolak 1. Okay, 2 cos kuasa 2x tolak 1. Maaflah ada watak tambahan Miau. Okay. Dia teman saya pula buat video hari ni. Okay, so 2 cos kuasa 2x ni kita siap-siap dulu letak kat depan. Okay, so yang tinggal ni tan kuasa 2 dengan secant kuasa 2 kita letak siap-siap kat belakang. Secant kuasa 2x. Alright. Now, kita tahu bahawa formula yang sepatutnya kita dapat ialah okay. So, formula yang sepatutnya kita dapat ialah kat sini sepatutnya kita akan dapat ialah 2 cos kuasa 2x tolak 1. So, yang ini ni kita perlu tukarkan kepada tolak 1. Okay, kepada tolak 1. Alright. Macam mana nak buat tu? Okay, so sekarang ni awak fikirkan formula-formula dalam identiti asas yang ada secant, tan dan juga 1. Asal memang ada 1 je lah, iaitu 1 tambah tan kuasa 2x bersamaan dengan secant kuasa 2x. Itulah dia formulanya, tak ada formula lain dah. Okay, tetapi sekarang ni kita nak 1 ni sebagai yang kita nak tukar. Maksudnya, kita kena jadikan 1 sebagai subjek bersamaan. Tinggallah di sini bahawa 1 sama dengan secant kuasa 2x ditolakkan dengan tan kuasa 2x. Cikgu, ni tan kat depan, secant kat belakang. Alah, terbalikkan je lah. Okay, terbalikkan je lah. Tak ada cerita lain dah. Okay, so terbalikkan je. Jadilah sin 2x dibahagikan dengan 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tambah tan kuasa 2x. Okey. Cikgu, sini tolak, sini tambah. Macam mana kita nak keluarkan? Macam mana kita nak samakan dia? So, nampak tambah. Tambah ni kan tolak darab tolak. So, kita bolehlah. Nampak sini ada tolak, sini pun ada tolak. Sebab tambah ni sama dengan tolak darab tolak. Okay, so sekejap. Nak mula cerita saya tulis. Okay, kejap. Apa ni? Okay. Kerana diriku juga suka kamu. Kena ternyanyi. Alright. Okay.
Apa namanya, cikgu lupa nak off mic. Alright, so sama dengan sin 2x dibahagikan dengan 2 cos kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tolak tan kuasa 2x. Kat situ. Nampak? Kat sini ada negatif, sini ada negatif. Negatif ada. Macam negatif 1 darab secant kuasa 2x, negatif 1 darab negatif tangent kuasa 2x. Maka negatif 1 yang ada kat sini kita boleh faktorkan keluar. Tinggallah sin 2x dibahagikan dengan 2 cos kuasa 2x tolak 1 darab dengan secant kuasa 2x tolak tan kuasa 2x. Alright. Okay. Maaflah tak padam ni. Okay. So, seterusnya. Okay. Ni secant kuasa 2x tolak tan kuasa 2x. Yang ni kita dah check dah tadi. Okay, iaitu sama dengan 1. Sama dengan 1. So, bila gantikan ni dengan 1, maka jadilah sin 2x dibahagikan dengan menurun. Okay, 2 cos kuasa 2x tolak 1 darabkan dengan 1. Jadilah sin 2x dibahagikan dengan 2 cos kuasa 2x tolak 1. Dan 2 cos kuasa 2x tolak 1 samalah dengan cos 2x. So, sin kita dah dapat dah destinasi terakhir sebelum kita sampai kepada jawapan yang kita nak. Jadilah sin 2x dibahagikan cos 2x, jadilah tan 2x. Okay, macam tu je. Alright. We look into next question. Alright. Before that. Alright. So next. Okay. Kita tengok soalan yang seterusnya. Mana saya punya soalan seterusnya ni? Ni kot. Bukan. Tak. Ni tadi. Kita bincang tadi. Okay. Now kita tengok next question ni kita ada. Okay. Sin 3x tambah 6 tolak sin 3x tolak 6 sama dengan cos 3x. Cikgu menakutkannya. Jangan takut. Ini simple je. Okay, cuma yang ini menggunakan formula penambahan. Dia sedikit rare lah. Ni tahun 2016 kot. 2016, 12. Nama saya tutup. Kejap. Syok lagi nama ni. Okay. Salah pula. Okay. Ayuh, hilang kah? Okay tadi. Alright. So, macam biasa, salinlah balik soalan dulu. Okay. Ni padam. Okay. Sin 3x tambah pi per 6 tolak dengan sin 3x tolak pi per 6. Sabar ya. Okay. Watak tambahnya mengganggu lagi. Biarkan dia. Okay. So, sama dengan cos 3x. Alright. Yang ini kita tak ada destinasi terakhir. Sebab destinasi terakhir kita sebelum sampai jawapan main ni je. Okay. So, yang ini tak ada jalan lain. Kembangkan je lah. Sebab ini tambah, ini tolak. So, ini formula penambahan. Just kembangkan sahaja. Okay. So, kita kembangkan dia. Jadilah sin 3, lupa nak kembangkan pula. Sin
So ini kita salin balik lah sebab kita dah tahu jangan nak kembangkan cos 3x ni pening kepala pula. So kita kembangkan yang sebelah sini lah, iaitu sin 3x tambah pi per 6 sebelah kiri ni. Okay. Tambah pi per 6 tolak dengan sin 3x tolak pi per 6. Okay. So kembangkan. Okay, sebab ni tambahkan. So jadilah sin 3x cos pi per 6 tolak tambah. So tambahkan. So cos 3x sin pi per 6. Okay. Ditolakkan dengan dikembangkan ini pula. Jadilah sin 3x cos pi per 6. Jangan lupa kurungan kat sini sebab ni dah sebutan lain kan. Tolak, sebab tolak. Okay, jadilah cos 3x sin pi per 6. Okay. Alright. Now, buka lah kurungan ni. Okay. Buka kurungan ni, jadilah sin 3x cos pi per 6 tambah dengan cos 3x sin pi per 6. Buka kurungan, tolak sin 3x cos pi per 6 dan tolak tambah kan. Tambah cos 3x sin pi per 6. Okay. Kalau perhatikan di sini. Okay. Sebutan di sini dan juga sebutan di sini adalah sama. Okay. Dan sebutan di sini dan juga sebutan di sini adalah sama. Cuma bila awak lihat di sini simbolnya tolak. Okay. Di sini simbolnya tolak dan di sini simbolnya tambah. Okay. Sini simbolnya tambah. Alright. Dan okay. Di sini simbolnya tambah, di sini pun simbolnya tambah. Simbolnya sama. Maka kalau tengok ini simbolnya berbeza, maka ini akan ditolakkan dengan ini. So hilang. So tinggal ini sahaja. Iaitu kita tambahkan, jadilah yang tinggal hanyalah cos 3x sin pi per 6 tambah cos 3x sin pi per 6. So ditambah. Alright. So dia tambah sama kan, cos 3x sin pi per 6 sama. So jadilah 2 cos 3x sin pi per 6 samalah dengan sin pi per 6 ni ialah sin 30. Sin 30 darjah sama dengan setengah lah 2 cos 3x darab dengan setengah. Okay. So cross off, tinggallah cos 3x. Okay. Alright. Selesai. Itu je pembuktian. Jangan risau. Pembuktian ni okey je. Okay. Yang penting ingat formula, kuasai algebra asas, mula dengan sebelah yang lebih complicated dan akhir sekali. Tentukan destinasi terakhir awak sebelum sampai kepada jawapan akhir. Okay. Alright. Now, timbul satu masalah bila menjawab soalan kertas 2. Cikgu, saya tak boleh jawab proving. Okey, saya faham. Proving ni susah. Okey. Tapi cikgu macam mana dia suruh lukis garis lurus yang boleh menyelesaikan persamaan akhir yang dia bagi tu. Macam mana nak lukis cikgu? Okey. Now kita tengok macam mana kita boleh selesaikan persoalan yang awak tanya tu tadi. Okey, kita tengok soalan ni. Terus memang suruh ni. Okey. Okey. Kita soalan ni dulu. Alright.
So, soalan ni kata, okay. Yang penting awak tengok soalan sebelum dia suruh lukis graf apa. Dia suruh lukis graf apa. Bila dia dah suruh lukis graf apa, dan dekat bawah tu awak dah tahu bahawa awak kena lukis garis lurus apa. Okay, sekarang ni dalam kes soalan ni, soalan suruh lukis graf Y sama dengan sin 2 theta. Ini ialah graf fungsi trigonometri asas yang awak kena lukis. Okay, alright. So, sekarang dia kata menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus. Kita tak tahu apa formula garis lurus yang kita perlu buat untuk menyelesaikan persamaan 4π tan bla 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 ni. Okay. So, kita tulis dulu. Saya balik. Easy? Betul tak persamaan yang saya tulis ni? Okay, so betul. Alright, so 4π tan theta cos 2 theta bersamaan dengan x tolak 2π. Okay, sekarang ni kalau awak tak proving sekalipun, awak dah boleh nampak pattern yang sama kat sini. Ni tan theta cos 2 theta. Dekat yang dia suruh buktikan ni pun ada tan theta cos 2 theta. Cuma yang beza yang kat depan ni je. Kat sini 4π, sini 2. Cikgu, ni 2, ni 4π. Macam mana cikgu nak tukarkan? Sebab yang okay. So, macam mana kita nak tukarkan? Maka kita tukarkan je. Okay. 2, 4π. Kan kita tahu bahawa 4π ni bersamaan dengan 2π darab dengan 2. Okay. Tan theta cos 2 theta sama dengan x tolak 2π. Right? So, apabila keluarkan 2π ni ke depan, jadilah 2π didarabkan dengan 2 tan theta cos 2 theta bersama dengan x tolak 2π. Okay. So, 2 tan theta cos 2 theta, kalau awak tak buktikan sekalipun, awak dah tahu bahawa 2 tan theta cos 2 theta sama dengan sin 2 theta. So, ini awak bolehlah tukarkan kepada sin 2 theta dah. So, jadilah 2π darab dengan sin 2 theta sama dengan x tolak 2π. Okay. So, seterusnya, apa yang perlu awak buat? Okay. Sekarang ni graf sin 2 theta awak dah lukis. Graf sin 2 theta awak dah lukis. Maka, graf yang tak berkait dengan sin 2 theta, graf tak berkait dengan apa yang awak dah lukis tadi. So, yang awak dah lukis ialah sin 2 theta. Ini yang awak dah lukis. Okay, awak dah lukis. So, yang tak berkait dengan sin 2 theta ni, tambah 1 tolak 1 darab 10 tolak 10 apa semua. Pindahkan ke sebelah sini. Okay, pindahkan ke sebelah sini. Tinggalkan hanya yang soalan dah suruh lukis di sebelah kiri. So, segala yang tak berkaitan, pindahkan ke sebelah kanan. Okay, pindahkan ke sebelah kanan. Maka, bila awak dah pindahkan, awak akan dapat sin 2 theta bersamaan dengan x tolak 2π per 2π. Jadilah sin 2 theta bersamaan dengan x over 2π tolak 1 lah. 2π bagi 2π tolak 1 lah. Okay. So, ini ialah graf yang awak dah lukis. Okay, ini ialah graf yang awak dah lukis. So, garis lurus yang awak kena lukis untuk menyelesaikan persamaan ini, awak ambil yang sebelah sini ni. Inilah garis lurus yang awak kena lukis. So, graf garis lurus yang awak perlu lukis ialah y bersamaan dengan x over 2π tolak 1. Inilah graf garis lurus yang awak kena lukis ataupun kena lukis setelah awak lukis dia punya graf yang sin tadi. Okey. Itu satu contoh dekat situ. Dan soalan yang kat bawah ni, okay, contoh ni, seterusnya selesaikan persamaan 4 tan theta cos 2 theta sama dengan 1 untuk cos theta 2π. Okey. Awak dah tahu 4 tan theta cos 2 theta. Awak dah tahu tan theta cos 2 theta ni bersamaan dengan sin 2 theta. Okey, kita tengok kita tulis balik soalan. 4 tan theta, macam mana boleh lah pula?
cos kuasa 2 theta bersamaan dengan 1. Okey. Yang awak dah buktikan tadi ialah 2 tan theta cos kuasa 2 theta sama dengan sama dengan 1 pula. Sama dengan tak payah. Sin 2 theta. Okey. Cikgu, ini 2 tan theta cos kuasa 2 theta. Yang ini 4. Cikgu, saya nak tukarkan. Alah, senang je. Okey. Kita tahu bahawa 4 sama dengan 2 darab 2. Sama macam kes tadi yang kita nak cari formula garis lurus tu tadi. Maka kita keluarkan 2 darab 2 tadi tu. Maka jadilah 2 tan theta cos kuasa 2 theta bersamaan dengan 1. Maka tinggallah sini 2 sin 2 theta bersamaan dengan 1. Sama juga yang tak berkaitan selain daripada sin 2 theta ni pindahkan ke sana. Tinggallah sin 2 theta bersamaan dengan 1/2. Okey. Di sini awak kena perhatikan range asal yang diberi ialah 0, theta, 2 pi. Okey, ini ialah range untuk theta. Ini range untuk theta. Okey, sorry, salah color. Okey. So 0, theta, 2 pi. Okey. So ini range untuk theta tau. Sekarang ni awak sedang menyelesaikan untuk 2 theta. Maka bila untuk 2 theta, theta semua ni awak kena darab 2. Jadilah 0, 2 theta, 2 pi darab 2 jadilah 4 pi. Maka range awak berubah menjadi 0 sehingga 4 pi. Okey. Sin 2 theta sama dengan setengah. Okey. Sin 2 theta sama dengan setengah. Macam yang biasa saya dah pesan dalam penyelesaian persamaan trigonometri, apa yang awak perlu buat ialah cari sudut rujukan terlebih dahulu. Okey. Sin 2 theta bersamaan dengan apa ni? Okey. Okey, sin 2 theta bersamaan dengan kita nak 2 theta lah. Okey. Saya suruh juga dulu. So sin inverse setengah. So sin inverse setengah. Okey, nampak pi kan? So gunakan dalam sebutan pi. Yang guna sebutan darjah pula. Jaga-jaga dengan range Okey, so sin inverse setengah samalah dengan pi over 6. Okey, 30 darjah ialah pi over 6 lah. 2 theta. Yang logo label sudut rujukan. Now, awak tengok nilai sin 2 theta awak ni positif. Okay, nilai sin 2 theta awak ni adalah positif. Maka bila positif, di mana sin positif? Sin positif pada kuadran 1 dan juga kuadran 2. Okay, dan awak nampak tadi 4 pi kan? Bermaksud awak perlu kira untuk pusingan pertama, kuadran pertama, kuadran kedua untuk pusingan pertama, dan juga kuadran pertama, kuadran kedua untuk pusingan yang kedua. So we start off with the first kuadran punya. Okay. So 2 theta bersama dengan pi over 6. Okay. Yang ini ialah kuadran pertama, pusingan pertama. Okay. Pusingan pertama. So next kita ada 2 theta bersama dengan yang ini kuadran kedua kan di sini. So sudut rujukan awak berada di sini. Sini ialah awak punya pi over 6. Okay, so ni awak punya pi over 6. Alright, so ini awak punya pi over 6. Okay, maka di sini untuk mencari sudut di sini, kita perlulah menggunakan pi tolak pi over 6. Okay. So next. Dan tak lupa juga ini ialah untuk kuadran kedua pusingan pertama. Okay. Now, yang seterusnya kita perlukan 2 theta bersamaan dengan okey. Yang ini untuk asal warna lain. Okey.
kuadran kedua, kuadran pertama, pusingan kedua. Dan kita tahu bahawa dia dah pusing satu pusingan dah. Then, kita nak kat sini ni pi over 6. Maka, 2 theta di sini sama dengan 2 pi tambah pi over 6. So, ini ialah kuadran pertama untuk pusingan kedua. Okay. So, begitu juga 2 theta bersamaan dengan, yang ini pun awak kena tengok juga macam mana ni. Okay. So, pi over 6 awak berada di sini. So, ini ialah sudut yang kita nak. So, kita tahu dia dah pusing satu round. Then, dia naik sini sampai lagi sini. Okay. So, kita tahu bahawa sini ke sini, ialah maksudnya, okay, yang hijau ni sini ke sini ialah 3 pi. Maka di sini yang kita perlu buat ialah 3 pi tolak pi per 6. Okay. Ini untuk kuadran kedua, pusingan kedua. Okay. So, yang mana tak selesai, kita selesaikanlah. Pi tolak pi per 6. Jadilah 5 pi per 6. Di sini 2 pi tambah pi per 6 sama dengan 13 pi per 6. Dan di sini juga jadilah 19 pi per 6. Okay. Now kita kumpulkan semua yang kita dah kira ni tadi. Dua theta sama dengan pi per 6, 5 pi per 6, 13 pi per 6 dan juga 19 pi per 6. Okay. So, jadilah theta kita bagi 2 semuanya. Jadilah pi per 12, 5 pi per 12, 13 pi per 12 dan 19 pi per 12. So, kalau awak perhatikan di sini, semua ni dah tak melebihi less than 2 pi. So, betul lah range tadi. Yang ini less than 4 pi. So, tak betul lagi. So, yang ini theta barulah jadi less than 2 pi. 19 bagi 12 tak dapat 2 pun. Okay. Alright. Next, kita tengok lagi macam mana kita nak menentukan garis lurus tu tadi. Okay. Ni satu je saya sentuh untuk persamaan. Nanti awak kita buat try lain lah. Okay. Okay, case ni. Alright. So, tengok kat sini soalan dah suruh lukis graf Y sama dengan modulus tan 2X. Okay, formula, dia suruh lukis Y sama dengan modulus tan 2X. Okay, lepas tu dia kata menggunakan paksi yang sama, cari lukis satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian untuk persamaan ini. Cikgu, ni mengarut-ngarut. Kat sini suruh lukis tan 2X. Macam mana, cikgu? Okay, jangan risau. Okay, kita dah buktikan kat atas ni yang mengarut-ngarut ni sama dengan tan 2x. Kalau awak tak buktikan pun tak apa. Lu guna je kat bawah ni. So, awak dah tahu yang mengarut-ngarut ni sama dengan tan 2x. Maka awak gantikan yang mengarut-ngarut ni dengan tan 2x. Macam tu je. Okay, so saya sign balik. Sin 2x over dengan tan cos 2x tambah 2 cos 2x. Okay. 2 cos 2x tolak secant cos 2x tambah x over 2 pi bersamaan dengan 1. Okay. So, kita dah tahu yang mengarut-ngarut dalam ni sebenarnya, okay, sebenarnya tan 2x. Okay, tan 2x. Okay. Tambah x over 2 pi samaan dengan 1. So, sama juga macam tadi.
Yang awak dah lukis kat atas ni tanduk X. So, selain daripada tanduk X ni, sila pindahkan ke sebelah sana. Okay. So, selain daripada yang ini, sila pindahkan ke sebelah sana. So, yang X over 2 pi ni pindahkan ke sebelah sana. Jadilah tanduk X bersamaan dengan negatif X over 2 pi tambah 1. So, apa yang berada di sebelah sini, inilah graf garis lurus yang awak perlu lukis. So, graf garis lurus yang awak perlu lukis ialah Y bersamaan dengan negatif X over 2 pi tambah 1. Itulah graf ni yang awak akan lukis. Okay? Right. Next. Contoh lagi. Ni dah. Okay, satu lagi contoh. Alright. Okay, ni soal persamaan ni sama je case macam tadi. Okay, so now kita nak bentuk sketch the graph. Cikgu, macam mana nak lukis graf Y sama dengan sin bla 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 tolak setengah? Jangan risau. Awak dah buktikan dah pun this whole thing bersama dengan cos 3x. Maka awak gantikan sahajalah Y bersamaan dengan ini. Gantikan terus dengan cos 3x dan tolak setengah. Sebab dekat sini dah dibuktikan pun bahawa yang mengarut-ngarut ni sama dengan cos 3x. So, gantikan this thing kepada cos 3x sahaja. Mudah kan? Okay. So, just lukis cos 3x tolak setengah je lah. Macam tu. Okay. Alright. So, macam tadi, awak tengok. Ni pun sama. Bila macam ni ngarut sama dengan setengah ni kan. So, ngarut ni awak gantikan je dengan cos 3x bersamaan dengan setengah. Okay. Cos 3x sama dengan setengah. Okay. So, awak perhatikan kosong x 2 pi. Kat sini 3x. Maka range dia akan jadi kosong 3x 3 2 6 pi lah. So, awak punya range akan jadi kosong sehingga 6 pi. Maksudnya, awak perlu consider. Okay, sekarang ni cos positif pada kuadran pertama dan kuadran keempat. Okay, so awak perlu consider kuadran pertama pusingan pertama, kuadran keempat pusingan pertama, kuadran pertama pusingan kedua. Macam inilah. Ni kuadran pertama pusingan pertama. Okay, ni Q1 R1. Okay, then kita ada kuadran keempat pusingan pertama. So, kena cek sudut ni lah. Ini. Yang ini. Dan juga yang inilah. Okay, ni yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada pusingan yang kedua, iaitu. So, ini 1 sampai sinilah. Okay. Ni ialah kuadran pertama pusingan kedua. Dan okay. Okay. So, ini ialah kuadran keempat pusingan kedua. Dan kalau yang ini 1, 2, 3. Ini kuadran pertama pusingan ketiga. Dan satu, dua, satu lagi. Okay, 3. Sampai sini. So, ini ialah kuadran keempat pusingan ketiga. Cari semua sudut ni. Then, awak bahagikan dengan 3. So, awak akan dapatlah jawapan sudut akhir dia tu. Okay. So, untuk pembuktian, jangan risau. Mudah je. Tak susah pun. Cuma kalau awak tak dapat jawab pembuktian, jangan tinggal terus soalan tu. Jawab soalan yang bawah dia. Okay. Soalan yang bawah dia, suruh buat apa? Suruh sketch graph kan? Sketch graph ni benda yang awak dah biasa. Awak dah tahu macam nak buat. Okay. Dah boleh sketch. Sketch dia graph. Dan macam mana nak cek garis lurus tu,
Ingat, segala yang tak berkaitan dengan graf yang awak dah lukis pada soalan sebelum tu, bawa ke sebelah sana. Macam tu je. Jangan tinggal soalan graf, saya mohon. Sebab soalan tu sangat senang. Okay? So, itu sahajalah daripada saya. So, itu sahaja. Thank you.